Baik, terima kasih Alif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada sekatan jalan raya SJR akan dilaksanakan dalam negeri atau di Sempadan Melaka sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian 20 November. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Melaka, ACP Azlan Abu berkata, Polis Melaka tidak akan mengadakan SJR bagi menyekat mana-mana individu untuk memasuki Melaka. Penguatkuasaan SJR yang ada ketika ini hanyalah SJR biasa yang bertujuan membendung pelanggaran undang-undang jalan raya termasuk lumba haram. Untuk spesifik mengatakan bahawa sekatan jalan raya diadakan untuk mengelak untuk menghalang pengundi datang masuk Melaka, tidak ada setakat ini. Sampailah 20 hari bulan. Jadi buat masa ni kita belum ada lagi pemeriksaan untuk memeriksa orang yang ada 2 dos ke 3 dos ke untuk memasuki Melaka. Setakat ni kita SOP fasa 4 membenarkan siapa-siapa saja merentas negeri, tak ada masalah. ACP Azlan turut memaklumkan setakat ini hanya 2 permohonan permit diterima polis untuk kempen melalui kenderaan yang dipasang dengan alat pembesar suara. Kedua-dua permohonan itu daripada Pakatan Harapan. Setakat yang kita telah berbincang dengan SPR, Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, permit hanya dikeluarkan kepada permohonan untuk mengadakan kempen melalui pembesar suara sahaja setakat ini. So, kepada parti-parti politik yang ingin memohon permit melalui kempen melalui pembesar suara, hendaklah mengemukakan permohonan kepada ketua polis daerah yang ada dalam Melaka ni. Dalam perkembangan lain, RM82,000 kompaun telah dikeluarkan Polis Melaka dan Kementerian Kesihatan terhadap pelbagai parti politik yang melanggar SOP sejak 24 Oktober lalu. Ia membuktikan pihak berkuasa tidak mengamalkan pilih kasih terhadap mana-mana parti politik. Sementara itu, penganjur yang membawa penyokong parti ke pusat penamaan calon semalam akan dipanggil dalam tempoh terdekat. Kertas siasatan terhadap 4 laporan polis yang diterima telah dibuka. So, 4 kes ni kita buka kertas siasatan. So, kita dalam proses siasatan, kertas siasatan ni pilihan raya kena siap dalam tempoh 3 hari. So dalam tempoh 3 hari ni, semalam report, hari ni, besok lusa kita akan panggil dia untuk melengkapkan kertas siasatan. 4 laporan polis berkenaan membabitkan pusat penamaan calon di Kompleks Japrun Tanjung Bidara dan Kompleks Japrun Kuala Linggi di Masjid Tanah, Kompleks Komuniti Desa KKD Teluk Mas serta Dewan Perpustakaan Awam Melaka Perpustan Bukit Baru di Melaka Tengah. Siasatan dijalankan mengikut Perkara 17/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 dan Seksyen 269 Kanun Kesiksaan. Sementara itu, mengulas lanjut, beliau mengharapkan kerjasama masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan sebarang berita palsu berkaitan PRU Dun Melaka. Perang bendera memeriahkan kempen PRU Dun Melaka secara tidak langsung dapat menarik perhatian pengundi memandangkan kempen secara bersebuka tidak dibenarkan. Don Aikroh dalam kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya antara kawasan yang meriah dengan perang bendera. Namun bendera parti tidak boleh dipasang sesuka hati. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ, Datuk Syadan Osman berkata, setiap calon bertanding perlu membayar RM7,050 bagi tujuan deposit, fee lesen dan proses untuk pemasangan bendera. Pemasangan bendera ini hendaklah tempat yang betul-betul sesuai. Dia tidak boleh memasang ataupun menampal mana-mana flyers ataupun poster di tempat-tempat awam. Sebagai contoh bus stop, sebagai contoh di bangunan-bangunan kerajaan dia tidak boleh pasang.
Kalau kita dapati mereka pasang, kita akan turunkan bendera ataupun poster-poster tersebut yang boleh merosakkan harta awam. Di traffic light sebagai contoh, dia tidak boleh pasang. Dan yang keduanya, mereka juga tidak boleh memasang yang berbentuk provokasi. Yang kita lihat baru-baru ini, kalau kita dapat kita nampak perkara-perkara ini berlaku, mungkin pihak polis boleh ambil tindakan, dan di peringkat PBT kami akan turunkan seberapa segera yang mungkin yang berbentuk provokasi. Beliau turut mengingatkan setiap parti yang ingin memasang bendera supaya mematuhi undang-undang kecil yang ditetapkan. Pasukan pemantau melibatkan 20 penguatkuasa MPSTJ akan memastikan bendera yang dipasang mengikut garis panduan. Bagi memudahkan pengamal media memperoleh maklumat terkini, PRU Dun Melaka, Pusat Media Kementerian Komunikasi dan Multimedia dibuka dan beroperasi sejak 7 November lalu. Selain pusat informasi, ia juga menyediakan kemudahan kepada pengamal media seperti capaian internet dan ruang rehat. Dibuka setiap hari bermula 9 pagi hingga 10 malam sehingga 20 November. Pusat media ini mampu memuatkan 20 hingga 30 pengamal media pada satu masa. Ketua Pengarah Penerangan Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid turut meluangkan masa melawat ke pusat media ini kira-kira 3 petang tadi. Dalam kehangatan kempen PRU Dun Melaka, rakyat negeri ini terus mengamalkan rutin keluarga Malaysia walau berlainan pegangan politik, kepelbagaian bangsa, agama dan budaya, suatu perbezaan yang menyatukan rakyat. Di negeri ini, pelbagai jenis makanan yang dijual di kedai dan restoran menjadi medium penyatuan dan mengukuhkan perpaduan kaum. Wartawan Ravin Sarmunggam melakukan tinjauan di sekitar Melaka, bandaraya bersejarah. Saya sanggup rasa sebab viral kan, nak try lah juga makanan dekat roti canai. Patualang sanggup juga sampai bawa anak panah-panah macam ni kan. Nak makan, nak try viral katanya kan. Cukup lah sebab bawa family kan. Saya membuat tinjauan di Jonker Street, Bukit Beruang dan Bacang Melaka. Cuaca panas terik di Jonker Street pasti berbaloi dengan adanya cendol Baba Nyonya. Manakala bagi peminat laksa, terdapat asam laksa Nyonya pedas masam, laksa Baba pedas berkrim dan gabungan unik, laksa kawin Nyonya asam laksa yang menjadi pilihan semua kaum di sini. Selain makanan Baba Nyonya, ramai juga penggemar masakan kaum India. Menu makanan pedas dan kari seperti kari kambing atau ayam turut senang didapati di sini. Pilihan roti canai juga tersedia untuk bersarapan di sini dengan menu-menu yang diberi nilai tambah seperti roti tampal dangdut serta nasi lemak kukus di Bacang. Cita rasa keluarga Malaysia ini dinikmati bersama dan diterima ramai, mewujudkan keharmonian dalam masyarakat pelbagai kaum dan etnik yang menjadi keunikan hingga dicemburui banyak negara di dunia. Keistimewaan gerai ini, pemiliknya memasak roti canai dengan menggunakan bakaran kayu arang. Itu boleh dikatakan sebagai keunikan di sini dan menjadi pilihan utama rakyat Malaysia apabila mereka melawat ke Melaka. Kalau saya tengok tadi ada India, ada Cina, ada Melayu dan di situ dia secara tidak langsung dia mempelbagaikan lagi lah versi makanan di negeri ini. Makanan Malaysia sudahlah, jadi itu macam kita tak kira apa bangsa, kita semua pun suka makanan. Sebab bila kita duduk dalam satu negara yang berbilang kaum, jadi kita perlu share satu benda yang sama, iaitu salah satu adalah makanan. Dia sampai besar memang kalau cakap pasal kari, Indian curry the best. Kan you tengok siapa nasi pun you tahu kari banyak. Sebab apa kita tengok dekat sini pun ramai yang hadir daripada semua bangsa. When it comes to makan minum, we all very united, and also it's like they don't macam you bangsa India, you bangsa Melayu, tak ada ini semua. Dengan tambahan pula dengan konsep Baba Nyonya yang menarik, membuatkan saya ingin hadir ke kedai ini. So itu yang membuatkannya negara ini sangat unik kerana memiliki pelbagai jenis makanan. Pelbagai jenis makanan yang dihidangkan di negara ini menjadikan antara salah satu faktor utama untuk mengeratkan lagi perpaduan antara rakyat Malaysia. Ravin Sarmunggam, Berita RTM. Sekian lintas langsung dari studio mini RTM Melaka. Kembali semula bersama Alif di Angkasa Puri.